Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif bin Ismail dan juga rakan saya Wan Rayyatul Rahimi bin Wan Haris akan membuat pembentangan. Di sini terdapat dua pembentangan. Pembentangan yang pertama adalah perbentangan berkaitan tentang poster dan pembentangan kedua adalah pembentangan mengenai kertas kerja di bawah tajuk yang kami telah pilih. Untuk mulakan, saya persilakan Wan Reza Rahim untuk mulakan pembentangan beliau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk pembentangan bagi poster kami adalah hadis dhaif. Jadi kita pergi pada istilah dari segi bahasa dulu. Dari segi bahasa, dhaif adalah sifat musyabbahah dan lawan bagi kuat. Dari segi istilah pula, kata Ibnu Salah, hadis dhaif ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hadis sahih ataupun hadis hasan. Imam Ibnu Hajar pula mengatakan hadis dhaif ialah hadis yang sifat-sifat penerimaan syarat-syarat hadis sahih dan hasan tidak ada padanya. Okey, ciri-ciri akan diterangkan oleh Ustaz Atif. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai ciri-ciri hadis dhaif. Untuk kita faham mengenai ciri-ciri hadis dhaif, saya ada telah membuat satu slide untuk menjelaskan tentang dhaif berat, dhaif ringan dan juga mudhaaf. Okey, apakah itu dhaif berat? Dhaif berat ini adalah yang pertama hadis yang direka-reka. Maknanya hadis tersebut memang bukan datang daripada baginda Rasulullah SAW, bahkan direka-reka untuk sesuatu tujuan oleh orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan yang kedua adalah hadis yang datang daripada jalur perawi yang berdusta. Memang kita dah tahu kalau nama dia ni memang selalu meriwayatkan hadis yang bukan daripada Rasulullah SAW dan dia memang selalu membuat pembohongan. Yang ketiga, hadis daripada perawi yang fasik. Apa maksud fasik? Fasik ni adalah orang yang berterusan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Ya, ada ulama menyatakan bahawasanya di antara perbuatan fasik ialah orang kencing berdiri dan sebagainya. Dan yang keempat adalah hadis daripada perawi ahli bid'ah mukaffirah. Memang dia ni orang yang selalu buat bid'ah, ya, bukan bid'ah hasanah tetapi bid'ah dhalalah. Jadi bila terhimpunnya empat perkara ini ataupun salah satu daripada empat perkara ini, maka akan dihukumkan hadis dhaif tersebut adalah hadis dhaif yang berat. Dan peringkat yang kedua adalah dhaif ringan. Maksud dhaif ringan iaitu perawi yang meriwayatkan hadis itu majhul, tidak dikenali, tak famous. Ya, dia meriwayatkan suatu hadis tetapi orang tak kenal. Disebabkan dia tidak famous, maka akan dihukumkan hadis dia tersebut sebagai hadis dhaif yang ringan. Ataupun perawi di dalam sanad hadis tersebut bersifat dhaif, yakni lemah, yang ringan tetapi dengan syarat bahawa dhaif tersebut adalah bersifat muhtamil, berkemungkinan, ya, lemah dari segi ingatan ataupun lemah dari segi akhlak dan sebagainya. Bila adanya dua perkara tersebut ataupun salah satu, maka akan dihukumkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut sebagai hadis yang ringan. Dan peringkat yang terakhir, peringkat yang ketiga daripada hadis dhaif ini adalah mudhaaf. Mudhaaf ini adalah hadis yang paling tinggi kedudukannya. Ini kerana statusnya menjadi perselisihan antara ulama sama ada hadis ini adalah hadis yang dhaif ataupun hadis yang hasan. Tetapi perlulah melihat kepada dawabit, panduan dalam berinteraksi dengan situasi di atas. Maknanya mudhaaf ni ulama dia telah tak tahu nak letakkan sama ada hadis dia ni adalah dhaif ataupun hadis dia ni hasan. Jadi bila mana ulama ada pertelingkahan ataupun ada berselisih pendapat tentang martabat hadis tersebut, maka akan diletakkan peringkat hadis yang begini adalah hadis dhaif, peringkat mudhaaf. Ya, tak boleh nak kata dhaif dan juga tak boleh nak kata hasan, ya, pertengahan. Okey, dan seterusnya saya akan ceritakan tentang beberapa jenis hadis dhaif. Ya, beberapa jenis hadis dhaif kalau kita tengok dalam poster tersebut, ya, terdapat
beberapa, kalau kita tengok kat sebelah kanan poster, kita boleh lihat pembahagian hadis dhaif ni ada ditolak hadis tersebut kerana berlaku kecacatan kepada rawi. Kalau berlaku kecacatan pada perawi hadis, maka hadis tersebut sama ada dia akan jadi maklub, ataupun hadis syaz, ataupun hadis al-munkar, ataupun hadis al-mu'allal, ataupun hadis al-muttarib, ataupun hadis al-mudraj, ataupun hadis al-mawdu'. Ini ditolak disebabkan kecacatan yang berlaku kepada perawi hadis. Kita kata sanad hadis. Ataupun ditolak disebabkan gugur daripada sanad. Maknanya berlaku perawi hadis tidak disebutkan. Contoh macam kita kata satu orang tabi'in, dia terus diriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW tanpa menyebut nama sahabat baginda Rasulullah SAW. Itu di antara hadis yang dhaif. Jadi kalau disebabkan gugur daripada sanad, maka dia akan jadi pembahagian hadis mursal, ataupun hadis munqati', ataupun hadis al-mu'dal, ataupun hadis mudallas. Okey, jadi berkenaan dengan pembahagian hadis dhaif ini, saya juga telah buat slide berkaitan tentang pembahagian. Okey, kita boleh lihat iaitu hadis mursal itu adalah yang mana tabi'in telah riwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW tanpa menyebut sahabat. Kalaulah tabi'in dia terus skip, dia kata an Rasulullah SAW tanpa disebutkan nama sahabat, dan perkara itu perkara yang mustahil. Sebab apa dinamakan tabi'in? Kerana dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi bila mana dia meriwayatkan hadis terus menyebut nama Nabi tanpa disebut nama sahabat, maka hadisnya akan disebut dikategorikan sebagai hadis mursal. Okay, yang seterusnya ada hadis al-munqati'. Munqati' ni maksudnya la huwa kullu ma la yattasulu isnaduhu, yang mana dia punya sanadnya tidak bersambung. Maknanya terdapat perawi-perawi hadis yang digugurkan. Kalau kita lihat dalam terjemahan ataupun definisi kat bawah tu, huwal hadis allazi saqata min wasti isnadihi rawin aw dzikra fihi rajul mubham. Digugurkan pada pertengahan sanad itu satu orang rawi ataupun disebut tetapi nama perawi tersebut dia mubham, samar-samar. Itu hadis munqati'. Hadis mu'dhal pula, huwallazi saqata min isnadihi isnani fasa'idan hatta walau hudhifa kullul isnad. Ini biasa yang kita buat, terus sebut nama nama sahabat, terus diriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW, maka hadis tersebut kalaulah tak ada disebutkan rujukan, maknanya hadis ni riwayat Imam Bukhari ke Imam Muslim ke, kalau kita tidak sebutkan, maka hadis tersebut akan jadi hadis mu'dhal. Tak sebut dia punya perawi-perawi, ataupun sebut tapi sebut seorang ataupun dua orang sahaja. Okey, dan seterusnya lah mudallas. Mudallas ni dia ada dua, satu tadlis isnad, satu lagi la tasni' syuyukh. Ni isnad ni apa? Isnad ni maksudnya dia telah riwayatkan satu hadis daripada perawi yang mana perawi tersebut dia tak jumpa. Dia tak jumpa tetapi dia beritahu dia telah riwayatkan hadis ini adalah daripada si fulan, sedangkan dia tak jumpa pun dengan si fulan tersebut. Itu tadlis isnad. Ataupun kalau tadlis syuyukh ni, dia sebut nama perawi, dia jumpa dengan perawi tersebut tetapi dia telah namakan perawi tersebut dengan nama yang tidak masyhur. Contoh, biasa orang panggil Wan, tapi ni panggil daripada Raizul. Raizul nama tak famous. Nama yang famous Lawan. Itu adalah tadlis syuyukh. Okey, dan seterusnya maklub. Maklub ni dia ada dua gak. Maklub ni sama ada di dalam sanad ataupun di dalam matan. Apa makna maklub? Maklub ni dia terbalik. Patutnya hadis tersebut contoh daripada Wan, daripada Latif, tetapi dia tertukar daripada Latif daripada Wan. Latif ambil daripada Wan, sedangkan Wan ambil daripada Latif. Itu maknanya maklub fi sanad. Di antara kategori hadis dhaif. Kalau maklub fil matan pula, dia adalah terbalik dalam matan hadis. Perawi yang lain dia sebut
matan tersebut yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua. Tetapi perawi yang dhaif ni dia sebut yang dua dulu baru yang satu. Itu adalah makhluk fil matan. Okey, seterusnya syaz. Syaz ni dia dia riwayatkan hadis yang mana hadis tersebut berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah. Ya, perawi ini sebut dia cerita tentang lain, tetapi cerita yang dia sebut tu berlawanan dengan perawi-perawi thiqah. Itu adalah hadis syaz. Dan seterusnya hadis munkar. Hadis munkar ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dhaif. Berlawanan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah. Saya skip. Dan yang terakhir, nanti boleh tengok balik, kita masa pun tak banyak. Boleh tengok balik hadis yang terakhir lah hadis maudhu' wal khabarun mukhtalaqul ladzi yad'uhu ba'dul kadzabin al-muftarin wa yansibunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu billah. Hadis maudhu' ini adalah hadis yang direka-reka kemudian dia telah nisbahkan, dia telah kaitkan hadis tersebut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kan Nabi langsung tak pernah riwayat pun hadis tersebut. Itu namanya hadis maudhu'. Okey, itu saja perbahasan saya. Saya serahkan semula kepada Wan Raizul Rahimi untuk menceritakan tentang hukum beramal dengan hadis dhaif. Okey, dari segi hukumnya, diketahui bagi kita para ulama ini berbeza pendapat daripada segi adakah hadis dhaif ini boleh dijadikan hujah dan adakah boleh diamalkan mengikut kepada fadail al-a'mal. Okey, sebagian ulama mengatakan hadis dhaif ini adalah boleh dijadikan hujah secara mutlak dengan syarat tidaklah dia itu terlalu dhaif dan tidak ada dalam sesuatu bab melainkan itunya saja. Inilah pendapat bagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi. Bagi sebagian ulama pula, hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan secara mutlak dan tidak boleh dijadikan hujah di dalam hukum dan juga tidak boleh diamalkan di dalam fadail al-amal. Ini adalah merupakan pendapat daripada Yahya bin Ma'in, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Azim dan ramai lagi. Tapi pada jumhur, hadis dhaif hanya boleh diamalkan di dalam fadail al-amal dan tidak boleh menjadi hujah di dalam sesuatu hukum. Tetapi para ulama telah meletakkan beberapa syarat untuk hadis dhaif ini dijadikan amalan di dalam fadail amal, iaitu ia tidak bolehlah terlalu dhaif dan terdapat asal bagi amalan tersebut dan tidak boleh beriktikad ketika beramal dengannya dengan iktikad yang Nabi pernah buat benda tu, dan itu dan beramal dalam perkara-perkara yang boleh melibatkan fadail al-amal sahaja. Itu sahaja bagi pembentangan poster kami. Kita bergerak kepada kertas kerja. Okey, kertas kerja kami bertajuk mudharabah dan konsep penggunaannya. Antara alat ekonomi tajuk dia adalah akad mudharabah dalam kewangan Islam di Malaysia, konsep dan dalil ahdid. Okey, antara alat ekonomi Islam yang diguna pakai di Malaysia adalah mudharabah, dan mudharabah adalah satu bentuk kontrak di mana penyedia modal iaitu Rabbul Mal dan pengurus modal iaitu mudharib, di mana Rabbul Mal menyediakan modal untuk diuruskan oleh pihak mudharib, dan apa-apa keuntungan yang diperolehi oleh kedua belah pihak itu adalah mengikut nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan sebarang kerugian yang berlaku akan ditanggung sepenuhnya oleh Rabbul Mal, melainkan kerugian itu telah disebabkan oleh mudharib itu sendiri. Pihak tanggungan risiko tidak pula orang kata hanya mudharib saja akan menanggung risiko, tetapi Rabbul Mal juga akan menanggung juga.
Keuntungan yang diagihkan boleh dinisbahkan sama ada 50-50, 70-30 ataupun 30-70 mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Kita pergi kepada definisi mudharabah. Mudharabah ataupun nama lain dia adalah muqaradah ataupun qirat. Diambil daripada istilah bahasa Arab iaitu daraba, iaitu berjalan ataupun bermusafir. Daripada segi istilah pula, ada perbezaan pada 4 mazhab pada segi istilah, iaitu kalau kita ikut mazhab Hanafi mengatakan mudharabah adalah akad kongsi untung dengan modal daripada salah satu pihak. Mazhab Maliki mengatakan seseorang menyerahkan harta kepada selainnya untuk diurus niagakan dan mencari kurnia Allah Ta'ala serta mengkongsikan keuntungan antara kedua belah pihak dengan bahagian yang telah dipersetujui oleh mereka. Imam Syafi'i mengatakan seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperniagakan di mana keuntungan akan dikongsikan kedua belah pihak. Mazhab Hambali pula, seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain untuk diperniagakan di mana keuntungan akan dikongsi oleh kedua belah pihak. Jadi kita boleh ambil kesimpulan di sini bahawa mudharabah ini adalah seseorang itu mengeluarkan modal untuk diuruskan oleh seseorang yang lain dan keuntungan akan dikongsi oleh kedua-dua belah pihak melalui kesepakatan di awal perjanjian tersebut. Kita pergi kepada jenis-jenis akad mudharabah. Okey, kita pergi yang pertama adalah mudharabah al-mutlaqah, iaitu pemilik modal memberi kuasa penuh kepada pengusaha untuk menjalankan modal yang telah dikeluarkan. Iaitu pemilik modal membuat batasan ataupun syarat kepada pengusaha dalam mengendalikan modal yang dikeluarkan oleh pemilik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mudharabah mushtarakah, iaitu pengusaha juga melaburkan modal dalam kerjasama atau perniagaan kedua pihak, mana dua-dua keluar modal. Kita pergi kepada dasar hukum mudharabah. Dasar hukum mudharabah ini terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak disebut dengan jelas tentang mudharabah, tetapi ulama telah bersepakat tentang membolehkan kerjasama seperti ini. Istilah mudharabah telah muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW. Malah sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Mudharabah ini sudah dikenali pada zaman tersebutlah. Dasar hukum yang kedua ataupun sumber hukum kedua adalah sunnah. Jadi bahagian sunnah ni saya akan serahkan kepada Ustaz Latif 3, iaitu dasar hukum yang ketiga adalah al-ijma', iaitu berdasarkan ijma' golongan sahabat yang tidak menolak langsung harta anak yatim untuk Umar bin Khattab. Dan dasar hukum yang keempat adalah qiyas. Mudharabah dapat dikiaskan dalam bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai manusia kerjasama antara satu pihak dengan satu atau keperluan lain tidak boleh diabaikan. Saya serahkan kepada Ustaz Latif untuk terangkan pada bahagian sunnah dan syarah pada hadis. Okey, terima kasih Wan Raizul Rahimi. Okey, saya akan jelaskan dalam dasar hukum mudharabah iaitu yang kedua as-sunnah, maka kami telah menggunakan 2 hadis. Dan hadis yang pertama adalah haddatsana Hasan bin Ali al-Khallal, haddatsana Bishr bin Thabit al-Bazzar, haddatsana Nasr bin Qasim an Abdurrahman bin Dawud bin Salih bin Suhaib an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fihinna al-barakah al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa ikhlatul burri bisyair lil baiti la lil bai'i. Okey, dalam hadis ni para pendengar boleh lihat kepada terjemahan hadis tersebut. Dalam hadis ini yang saya ingin fokuskan adalah berkenaan dengan satu hadis.
Ni kalau kita lihat dalam hadis ini, dalam sanad dan juga matan hadis, maka ulama telah menghukumkan dalam meletakkan status hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Kenapa hadis ini hadis dhaif? Kerana terdapat kecacatan kepada dua orang perawi. Yang pertama adalah Nasr bin Qasim. Beliau telah diletakkan sebagai matruk al-hadis. Kalau kita nak lihat hadis tersebut diletakkan, ini kenapa, bagaimana perawi boleh dikatakan sebagai matruk al-hadis mengikut definisi tiga ulama. Yang pertama iaitu hadis yang perawinya bersendiri dalam meriwayatkan hadis dan para ulama bersepakat atas kedhaifannya. Ya, maknanya hadis ni dia seorang je, dia telah riwayatkan hadis dan ulama telah sepakat bahawasanya dia ni memang dhaif. Yang kedua adalah hadis di dalam sanadnya terdapat seseorang perawi yang dituduh berdusta dan tidak diketahui jalur yang lain melainkan daripadanya sahaja. Okay, maka ini adalah definisi yang telah dikeluarkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta walaupun ia tidak berdusta di dalam hadis, atau seorang yang terlalu fasik, lalai dan banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Maka ini adalah definisi yang diberikan oleh Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Ini tiga definisi yang diberikan oleh tiga ulama yang berlainan. Okey, jadi terdapat dua sebab mengapa sesuatu hadis itu dikelaskan sebagai hadis matruk. Kerana satu orang bila kata hadis ini adalah hadis dhaif disebabkan oleh terdapat perawi yang matruk. Sebab apa? Yang pertama adalah hadis itu diriwayatkan mengikut jalurnya yang tersendiri dan menyelisihi kaedah-kaedah yang diketahui, iaitu kaedah yang telah dihimpunkan oleh para ulama hadis. Sebab yang kedua adalah perawi itu diketahui suka berdusta bila berkata, tetapi tidak diketahui kedustaannya bila meriwayatkan hadis. Kita tak tahu sama ada dia ni dusta dalam hadisnya ataupun tidak. Okey. Jadi mengikut Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan bahawa Nasr bin Qasim sebagai majhul, iaitu tidak dikenali, dan Imam Al-Bukhari mengatakan hadis beliau sebagai hadis yang maudhu'. Okey. Itu yang pertama. Kenapa menyatakan bahawasanya hadis ini hadis yang dhaif. Yang kedua adalah kita lihat kepada perawi Salih bin Suhaib. Salih bin Suhaib ini diletakkan sebagai majhul al-hal ataupun al-mastur, yang bermaksud dua ataupun lebih meriwayatkannya tanpa dinyatakan sebagai thiqah. Yang orang tak kenal. Salih bin Suhaib ni orang yang tak masyhur, orang yang tidak popular. Dia riwayatkan hadis, maka orang tak tahu sama ada dia ni thiqah ataupun tidak. Okey, kenapa Salih bin Suhaib ni dia tidak masyhur? Sebab apa dia majhur? Kenapa dia majhul? Yang pertama kerana perawi tidak menyebutkan diri dalam bidang hadis. Dia riwayatkan hadis tetapi dia tidak sibuk dengan bidang hadis. Yang kedua adalah kerana tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Yang mana kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Salih bin Suhaib ni tak banyak. Sedikit. Sebab tu dia ni majhul. Okey, kemudian kita lihat kepada hadis yang kedua. Ini adalah hadis yang pertama yang menjadi rujukan kami dalam perbahasan mudharabah. Ustaz Latif. Saya tambah sikit. Okay. Kita tengok pada hadis ni, kenapa hadis ni diterima oleh ulama untuk dijadikan hukum bagi mudharabah ini adalah kerana mengikut daripada kaedah mengikut keadaan ini dan mengikut kaedah ini, ulama berpendapat untuk mengambilnya sebagai mudharabahnya sebagai harus. Itu saja. Okey. Terima kasih Ustaz Baraidur Rahimin. Kita pergi pada hadis yang kedua yang menjadi rujukan kami adalah hadis, para pendengar boleh lihat matan hadis dan juga sanad hadis. Yang saya nak fokuskan dalam hadis yang kedua ini adalah sama juga. Hadis sumber yang kedua ini
status hadisnya juga adalah dhaif. Sebab apa dhaif? Kerana kita boleh lihat dalam hadis ini terdapatnya Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf Al-Muzani. Beliau ni terdapat perbahasan ulama mengenai status beliau. Okay, kalau kita lihat hadis yang terpampang di skrin para pendengar sekalian, hadis ini ada riwayat daripada Ibnu Majah dan juga Imam Abu Daud sehingga perkataan syurutihim. Kalau kita tengok dalam wal muslimuna ada syurutihim, itu je. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Abu Daud sampai wal muslimuna ala syurutihim, tak ada perkataan illa syaratan harrama halalan aw ahalla haraman, tak ada. Tetapi riwayat dari Imam Tirmizi terdapat bahasa ulama. Kalau kita tengok qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun. Maknanya lafaz yang dikeluarkan oleh matan hadis ini adalah riwayat daripada kitab Imam Tirmizi. Abu Isa ini adalah kunyah daripada Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dia kata Imam Tirmizi menyatakan bahawasanya hadis ini hadis hasan dan juga hadis sahih. Sedangkan kebanyakan ulama, termasuklah Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Daud, telah mengklasifikasikan bahawasanya hadis ini adalah hadis dhaif. Sebab apa? Terdapat perawi Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf Al-Muzani. Okey, jadi kita lihat kepada perbahasan hadis di sini, kami telah bentangkan beberapa pendapat ulama berkenaan dengan Katsir bin Abdullah ini, iaitu yang pertama Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Daud. Beliau telah berkata bahawa Katsir bin Abdullah ini adalah satu orang pendusta. Yang kedua, Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala berkata beliau tidak boleh dipercayai. Yang ketiga, Imam Ibn Hibban berkata riwayat hadis Katsir bin Abdullah dari bapanya, dari datuknya adalah riwayat hadis maudhu'. Dan yang keempat, Imam Ahmad meninggalkan hadis yang terdapat perawi hadis Katsir bin Abdullah. Maknanya kalau kita lihat, kebanyakan ulama telah mengkritik Katsir bin Abdullah dan kebanyakan ulama menyatakan bahawa beliau adalah satu orang pendusta. Okey, tetapi kenapa Imam Tirmizi menyatakan bahawasanya hadis ini hadis hasan dan juga hadis yang sahih? Sebab apa? Kalau kita lihat dalam hadis tersebut telah dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, iaitu seperti riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Daud tanpa ada perkataan illa syaratan harrama halalan aw ahalla haraman. Maka disebabkan adanya syawahid, penguat ataupun yang menyokong matan hadis tersebut, maka hadis tersebut sekurang-kurangnya boleh dikatakan sebagai hadis yang hasan. Sebagai hadis yang hasan. Sebab tu lah walaupun ulama telah menghukumkan hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi kami telah gunakan riwayat Imam Abu Isa iaitu Imam Tirmizi nyatakan bahawasanya hadis ini adalah hadis yang hasan sekurang-kurangnya. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Kalau kita tengok pun dalam perbahasan kitab Jami' Tirmizi, kalau ada perkataan hadza hadisun hasanun sahihun, ada ulama yang berpendapat bahawasanya perkataan hadza hadisun hasanun aw sahihun. Imam Tirmizi dia syak sama ada hadis ini adalah hadis hasan ataupun hadis ini adalah hadis sahih. Jadi kalau kita sekurang-kurangnya kalau kita terima hadis ini adalah hadis hasan, maka dia boleh terima untuk dijadikan sebagai hujah. Dan juga ulama lain menyatakan bahawasanya hadis ini adalah hadis sahih li ghairihi. Sebab apa sahih? Kerana telah dikuatkan oleh matan-matan hadis yang daripada turuk yang lain. Okey, kalau kita lihat dalam perawi yang lain semua okey. Seperti Hasan bin Adi bin Muhammad Al-Khallal, beliau telah dikira oleh ulama sebagai satu orang yang thiqah. Sama juga Abdul Malik bin Amru ataupun Abu Amr Al-Aqdi. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meletakkan beliau juga sebagai satu orang yang thiqah. Perawi yang lain tak ada masalah. Yang jadi masalah hanya dalam Katsir bin Abdullah. Okey, dan secara kesimpulannya yang kami dapat simpulkan di sini bahawasanya akad mudharabah dalam fiqh muamalah merupakan salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan oleh Islam di mana ianya sudah wujud
sekian lama sebelum kedatangan Islam. Ya, sebelum kedatangan Islam, ya, telah adanya akad mudharabah seperti kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meniagakan, ya, perniagaan daripada Sayyidatina Khadidah radhiyallahu anha. Okey, dan kemudian telah diberikan beberapa, ya, pengertian mudharabah di kalangan para ulama mazhab, ya, Imam Syafi'i dengan definisi yang lain, yang betul Imam Malik dan juga imam-imam yang lain. Dan berkaitan tentang subjek ulum hadis, maka kami telah datangkan 2 hadis dan kami telah terangkan, ya, berkenaan dengan status hadis dan juga perawi-perawi yang terdapat dalam hadis tersebut. Okey, itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat dibentangkan. Mudah-mudahan ini sedikit perkongsian daripada kami, para pendengar dapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.